Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura mahu mempertingkat hubungannya dengan China ke tahap selanjutnya. Ini sedang China melaksanakan dasar-dasar baru bagi fasa pembangunan baru negara itu dan menampilkan pucuk kepimpinan baru. PM Lee berkata demikian selepas menamatkan rangka pertama lawatan 6 hari ke China. Ini merupakan kali pertama PM Lee bertemu Setiausaha Parti Kuangtong, Huang Kunming. Encik Lee berkata, lawatannya ke Guangzhou berjalan amat baik dengan sambutan mesra di tengah-tengah cuaca hujan. Semasa lawatan 3 hari beliau ke wilayah itu, Encik Lee bertemu warga Singapura di sini melawat Bandar Ilmu Guangzhou yang dibangunkan bersama oleh kedua-dua negara serta projek membaik pulih Bandar Lama Guangzhou. PM Lee berkata beliau dapat menilai dengan baik pembangunan dan perubahan yang berlaku sejak kali terakhir beliau mengunjungi Guangzhou pada 2014. Lawatan PM Lee ini dilakukan selepas China menamatkan perhimpunan penting Parti Komunis China tahun lalu dan sidang parlimennya awal bulan ini. Presiden China Xi Jinping dilantik semula bagi penggal ketiga dan pucuk kepimpinan negara itu menerima suntikan nafas baru untuk penggal seterusnya. Encik Huang yang merupakan mantan ketua propaganda Parti Komunis dilantik sebagai Setiausaha Parti Guangdong tahun lalu. Wilayah itu merupakan jentera ekonomi China dengan GDP yang mencapai 1.9 triliun dolar Amerika tahun lalu. Menurut Encik Huang, wilayah itu mahu menumpukan usaha untuk mengukuhkan ekonomi sebenar Guangdong. Ini termasuk sektor penghilangannya serta mencapai keseimbangan di antara kawasan bandar dan luar bandar. Guangdong juga mahu mengukuhkan pertukaran dan kerjasama dengan Singapura. PM Lee menarik perhatian beberapa menteri Singapura juga ikut serta dalam lawatannya kali ini dan mereka berharap dapat meraih yang baik daripada lawatan ke China ini. Encik Lee akan bertemu Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang selepas menghadiri Forum Ekonomi China di Hainan. Singapura dan Hong Kong akan terus maju sebagai hub keuangan utama yang tidak bersaing antara satu sama lain. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam yang berkata demikian percaya kedua-dua bandar mempunyai kekuatan masing-masing dan boleh saling memanfaatkan pertumbuhan satu sama lain. Beliau berkata demikian di satu forum yang memberi tumpuan kepada hubungan China dan Asia Tenggara. Singapura adalah sebuah hub perdagangan utama bagi sektor seperti perkapalan dan penerbangan serta membina ekosistem keuangan yang mampan. Encik Shanmugam berkata Singapura sentiasa dinilai cukup menarik oleh para pelabur di Asia dan setelah pandemik berlalu, ia kini menawarkan satu permulaan baru. Before COVID, Singapore's natural hinterland was Southeast Asia. Post-COVID, the world, the West, the Americas are looking at Singapore as a top destination. And we are in a very strong position to continue to be attractive because the people know, investors know, that the government has a mandate to make Singapore investor-friendly. Bagi Hong Kong, kaitan kukuh bandar itu kepada China membantunya menjadi antara pasaran ekuiti terbesar di Asia serta hub terkemuka bagi pengurusan aset dan harta. Oleh itu, menurut Encik Shanmugam, bagi Singapura dan Hong Kong, ini bukan persaingan kalah menang. Our economies are closely intertwined. Hong Kong is Singapore's fifth largest trading partner, and Singapore is Hong Kong's fourth largest trading partner. Both of us benefit from each other growing and bringing vibrancy to this entire region. Beliau turut melahirkan keyakinan bahawa Hong Kong akan terus berkembang maju dengan pembukaan semula China. Menyuarakan pandangan serupa, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong juga berkata Singapura dan Hong Kong bukan dalam satu pertandingan kalah menang. Sebaliknya, kedua-duanya mendakapi model persaingan sihat untuk saling mendorong ke arah kecemerlangan. Dalam satu catatan di Facebook, beliau berkata ini sangat berbeza dengan apa yang ingin digambarkan oleh pihak media tentang persaingan antara kedua-dua ekonomi. DPM Wong bertemu dengan Setiausaha Keuangan Hong Kong Paul Chan hari ini. Mereka berbincang tentang perkembangan makroekonomi dan geopolitik serantau. Encik Wong ingin melihat kerjasama lebih kukuh antara Singapura dan Hong Kong.
Dalam pada itu, DPM Wong yang juga merupakan Menteri Keuangan akan berada di Bali bagi menghadiri mesyuarat para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Pusat ASEAN. Beliau akan berada di Bali bermula hari ini hingga Sabtu. Mesyuarat itu dijangka memberi tumpuan kepada perkembangan rangka tindakan masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Para menteri juga dijangka membincangkan cara-cara untuk mengukuhkan lagi kerjasama dan integrasi keuangan dalam ASEAN. Satu tinjauan yang dijalankan Pusat Khidmat Kajian Sosial NUS mendapati, jika anda bukan seorang pemegang ijazah, gaji anda mungkin separuh sahaja daripada mereka yang mempunyai ijazah. Jurang ini juga akan menjadi semakin luas semakin lama anda berada dalam pasaran pekerjaan. Kajian ini meninjau bagaimana gaji golongan berpendapatan rendah sedang diselaraskan dengan kenaikan kos sara hidup dan juga cabaran-cabaran untuk hidup dalam kalangan golongan muda. Ia dijalankan dalam 2 fasa dari tahun 2020 hingga 2022 dan melibatkan para penduduk tempatan yang berusia antara 21 hingga 39 tahun. Ia mendapati ada keperluan untuk memperbaiki perlindungan bagi para pekerja platform muda memandangkan pekerjaan mereka tidak menentu. Antara dapatan kajian ini adalah bagaimana sebilangan besar pekerja muda yang berpendidikan rendah lebih bimbang mengenai kestabilan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan golongan pekerja muda yang lebih berpendidikan tinggi. Given that young people do not approach government-linked employment agencies perhaps until they have exhausted other avenues, government agencies will need to prepare to work with the neediest young workers, which means that the way government agencies work with young job seekers will need to be different. For instance, it is probably ineffective to just give them a list of organizations. Untuk menangani masalah jurang pendapatan yang semakin meluas antara mereka yang memiliki ijazah dan tidak memiliki ijazah dalam golongan pekerja muda, Agensi Perkhidmatan Sosial Touch berpendapat para pekerja ini perlu terus meningkatkan kemahiran. Touch memberi contoh para pekerja platform muda yang selalunya perlu bekerja berjam-jam sehingga mereka terpaksa mengabaikan orang-orang tersayang. Masalah ini menjadi semakin rumit bagi mereka dari keluarga berpendapatan rendah kerana terdapat kekurangan motivasi untuk melakukan perkara lain selain daripada mencari rezeki. Namun pihak Touch percaya meraih kemahiran baru merupakan cara terbaik untuk memastikan kemajuan dalam kerjaya. Ini lebih-lebih lagi kerana kemahiran yang diraih daripada sektor gig, runcit atau F&B tidak boleh digunakan dalam sektor lain. Untuk membantu para pekerja muda dan keluarga kurang berkemampuan, Khidmat Masyarakat Touch menyatakan latihan perlu menjadi lebih mudah diakses. Ini agar ia dapat meringankan lagi beban bagi para pekerja ini untuk ikut serta. Membantu para pekerja muda berpendapatan rendah dengan kelayakan rendah akan mengambil masa. Namun, ia dapat dimulakan dengan mencari keseimbangan antara pelan kerjaya dan kehidupan. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata, ruang bersama yang digunakan bagi acara keagamaan adalah sejajar dengan ciri masyarakat berbilang budaya di Singapura. Beliau berkata demikian semasa acara berbuka puasa di Masjid Khalid tadi. Pada hari ini kita berbuka puasa dengan kumpulan-kumpulan karya di Singapura di mana kita juga berbincang tentang isu-isu semasa dan kita juga memberitahu mereka bahawa mereka telah melakarkan ataupun menyumbang kepada masyarakat dengan pelbagai aktiviti yang dilakarkan oleh mereka dan kita akan sentiasa menyokong mereka. Turut bersama beliau dalam acara iftar ini ialah Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Mas Agus Zulkifli dan beberapa pegawai MUIS. Para hadirin juga menerima sumbangan bagi meraihkan bulan Ramadan. Lebih 1,000 pelanggan DBS melaporkan mengalami gangguan ketika menggunakan perkhidmatan perbankan digital termasuk aplikasi Pelah sejak 7 pagi tadi. Ada yang mengadu tidak dapat membuat bayaran bagi pembelian mereka atau menerima mesej supaya menukar kata kunci mereka. Menurut kemas kini terbaru, perkhidmatan perbankan di kesemua cawangan DBS dan POSB akan dilanjutkan selama 2 jam.
para pelanggan juga masih boleh membuat transaksi menggunakan kad fizikal mereka. DBS meminta maaf di atas gangguan tersebut dan memberi jaminan bahawa wang dan deposit para pelanggan adalah selamat dan terjamin. Aduan mengenai gangguan perkhidmatan itu mula meningkat sekitar pukul 8.20 pagi menurut laman Down Detector dengan lebih 300 laporan dibuat.